Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan semasa dari Pahang. Terus ke studio RTM di Kuantan bersama Rozihanis Abdul Rahman. Rozi, silakan. Seorang penternak rusa dan lembu secara komersial di Sungai Lembing, Kuantan, Muhammad Akbar, mengambil langkah awal dengan menyediakan secukupnya makanan kepada haiwan ternakannya setiap kali memasuki musim tengkujuh. Ia berikutan lokasi ternakan haiwan tersebut lazimnya akan terputus hubungan apabila banjir. Akbar yang berpengalaman mengusahakan ternakan rusa dan lembu lebih 15 tahun turut menyediakan kelengkapan asas kepada pekerjanya di ladang apabila musim monsun tiba. Menurutnya, situasi semasa menyebabkan beliau membuat persiapan awal supaya haiwan ternakannya tidak terputus bekalan makanan dan berada dalam keadaan selamat. Saya ni menternak rusa dengan lembu di Sungai Lembing. Setahun tu biasanya ke kebun tu 2-3 kali lah. Tapi di dalam tu semua saya dah siapkan makanan. Sebab bila hujan tu kita dah tahu dah bersiap untuk makan-makan lembu dengan rusa semualah. Di kebun tu kita ada pekerja yang menjaga semualah. Sementara itu, pemilik bot Abdul Halim Ahmad, 52 tahun, turut membuat persiapan dengan mengalihkan botnya ke tempat yang lebih selamat bagi mengelak kemungkinan bot miliknya dihanyutkan arus banjir. Saya datang ni kerana nak selamatkan bot saya ni. Dia kebiasaannya bila hujan lebat, air Sungai Riau ni naik tinggi. Jadi saya terpaksalah menyelamatkan, takut-takut dia bawa di arus yang laju ni. Sementara itu, menurut penghulu Mukim Kuantan Muhammad Khairul Anwar Alwi, kelengkapan untuk penduduk terjejas banjir di sekitar Sungai Lembing adalah mencukupi. Kesiapsiagaan saya di Mukim Kuantan ni sudah bermula 2 bulan sebelum Disember lagi. PPS di Bandar Sungai Lembing saja kita mempunyai 2 PPS di Sekolah Menengah Sungai Lembing dan juga di Dewan Sekolah Jenis Cina di Bandar Sungai Lembing. Dari segi barang untuk PPS, kelengkapan tilam, toto dan kelengkapan mandi pun telah disediakan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Termasuk juga dengan bekalan makanan seperti bekalan asas lah, beras, sardin, minyak, semua telah ditempatkan di stor pangkalan hadapan. Katanya siren amaran akan dibunyikan daripada stesen siren kampung bagi menandakan peningkatan paras air dan panduan kepada penduduk untuk segera berpindah. Lain pula ceritanya dengan nelayan pantai tradisional di kampung Sungai Miang Pekan yang terpaksa mengikat perut setiap kali tiba musim tengkujuh. Ini kerana mereka langsung tidak dapat keluar mencari rezeki di laut ekoran keadaan ombak besar dan angin kencang yang boleh mendatangkan risiko. Menurut seorang nelayan pantai Bistaman Saleh, keadaan akan menjadi lebih getir apabila tiba masa anak-anak akan kembali ke sekolah dan perbelanjaan tambahan perlu disediakan. Kita dah lalu tiap-tiap tahun, jadi kita simpan buat simpanan awal untuk musim tengkujuh. Jadi itulah kalau ada bukan dari kita saja, ada dari bantuan daripada persatuan, daripada LPIM. Untuk itu saja yang boleh membantu kita. Memang kita nelayan pantai ni, nelayan sampan ni memang betul-betul tak ada kerja. Memang tak boleh keluar. Manakala bagi Razali Karim, beliau terpaksa menggunakan wang simpanan yang ada bagi mengelak terputus sumber keuangan menyara keluarga. Masa tu tak boleh pergi ke mana lah kita masa banjir tu, memang kita tak boleh pergi ke mana. Lepas keluar balik pun kita duduk kat rumah je. Kita bersih-bersih rumah, nak pergi ke laut pun tak lepas. Sebab ribut, cuaca tak molek. Lepas tu tak ada lah benda apa yang ada kat rumah tu. Dia jimat, kita jimat lah makan. Yang ada kalau nak buat kerja pun, tengoklah kat dalam sungai tu apa yang ada kita boleh cari, kita pergilah. Cari tengok apa yang ada. Tak ada lah.
Perkara itu diakui Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Pekan, Abdul Majid Dollah, yang menyifatkan musim tengkujuh waktu paling mencabar apabila nelayan hampir tiada pendapatan. Di nelayan lain pun musim tengkujuh, nelayan-nelayan tak boleh keluar ke laut. Sekarang ni musim hujan, lagipun kita menghampiri banjir. Saya mohon pada bagi pihak yang berkenaan untuk membantu ahli-ahli nelayan di kawasan Pekan. Oleh kerana musim tengkujuh, dia orang tak dapat keluar ke laut. Sebelum ini, Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Yusuf Othman berkata, LKIM memperuntuk RM1 juta kepada 1,250 nelayan yang terjejas banjir baru-baru ini. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyokong penuh hasrat Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict, untuk menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil di setiap daerah seluruh negara bermula tahun hadapan. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, beliau yakin majlis tersebut yang akan dipengerusikan pegawai daerah akan merancangkan perjalanan perniagaan gerakan koperasi selain dapat membincangkan dan mengatasi setiap masalah yang berlaku di lapangan. Dekatan ini saya percaya akan merancangkan lagi perkembangan gerakan koperasi yang sekarang ini dilaporkan oleh SKM melebihi 15,000 buah yang ada di negara kita. Dan perubahan ini saya lihat akan dapat memainkan peranan yang lebih aktif untuk merancangkan perjalanan gerakan perniagaan gerakan koperasi di peringkat lapangan. Beliau merasmikan Mesyuarat Agung Koperasi Pekebun Kecil Daerah Lipis Berhad Kendali di Lipis, Pahang. Beliau yang merupakan pengerusi Kendali memaklumkan, Kendali dalam proses mengembangkan perniagaan dengan menubuhkan sebuah stesen minyak di Kuala Lanar yang merupakan jalan utama menghubungkan Jerantuk Lipis. Katanya kos RM1 juta diperlukan bagi tujuan itu. Sekian berita wilayah dari RTM Pahang. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Rozi dengan perkembangan dari Pahang.